Apa khabar semua? Kembali lagi di slot pentaksiran sumatif bersama saya Chris, MJ dan juga Encik Maksum untuk topik kita pada hari ini iaitu pembinaan item. Baiklah tuan, apakah topik kita atau subtopik kita untuk segmen seterusnya tuan? Silakan. Okey. Subtopik kita yang seterusnya Chris iaitu apakah instrumen. Dalam pentaksiran ini mesti ada instrumen. Instrumen tu kita kenali sebagai instrumen pentaksiran. Tanpa instrumen kita tak akan mampu untuk mentaksir. Jadi kalau kita lihat di situ, instrumen itu merupakan alat ataupun kaedah ataupun pendekatan ataupun mekanisme yang kita gunakan untuk mendapatkan respon yang akan menjadi evidence ke perkara yang ditaksir. Jadi dalam konteks ujian bertulis biasanya instrumen ini berbentuk kertas soalan. Kertas soalan. Dia ada pelbagai bentuk pentaksiran, tapi bergantung kepada pentaksiran itu mungkin instrumen dia akan berbeza. Jadi instrumen itu ialah alat yang kita gunakan. Kemudian terdapat pelbagai bentuk instrumen. Dalam ujian bertulis ataupun kebiasaan ini ujian sumatif kita banyak menggunakan kertas soalan. Kertas soalan ya. Dan kalau bergantung kepada sesuatu pentaksiran itu, mungkin kita boleh gunakan borang soal selidik. Kita menggunakan juga alat-alat seperti jam randik untuk kita mengukur kecerdasan murid dan kepantasan dan sebagainya. Tapi kalau kita melibatkan ujian bertulis, yang biasa kita gunakan ialah kertas soalan. Dan instrumen ini juga merupakan alat pengujian yang mengandungi beberapa item ataupun soalan. Soalan-soalan itulah yang akan berfungsi untuk menguji apa yang kita nak taksir ataupun apa yang kita nak taksir dalam diri murid. Kemudian instrumen ini akan ditadbirkan secara tekal menepati piawai lembaga peperiksaan. Tekal maksudnya jadual dia kita susun dengan sistematik, kemudian pelaksanaan dia, masa dia semua kita kawal dan kita kontrol. Itu yang kita katakan instrumen. Jadi kertas soalan merupakan salah satu contoh. Salah satu, ya. Salah satu. Bukan kertas soalan saja, instrumen itu banyak lagi. Bergantung kepada apa bentuk pentaksiran yang kita buat. Baiklah tuan. Yang tak ada kertas soalan pun mungkin. Ya. Ada juga kan seperti yang tuan beritahu tadi, jam randik, borang soal selidik. Betul. Okey, faham. Kadang kalau saya tanya, okey Chris, bila kita merdeka? 31 Ogos 1957. Okey, tak ada kertas soalan. Itu pun pentaksiran. Pentaksiran sudah berlaku. Faham. Mana saya tahu, Chris dah tahu. Dah faham. Itu dia dapat respons murid lah. Ya, dapat respons murid. Betul. Okey, seterusnya. Tadi saya sebut item. Item ini merupakan komponen yang paling penting dalam instrumen. Kalau tanpa item, instrumen tu tak ada makna lah. Tak ada menjadi apa-apa. Jadi, item ini ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan maklumat yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran ataupun pengukuran konstruk. Jadi item ini dalam bahasa yang paling mudah kita sebutkan dia sebagai soalan. Tuan, nak tanya sikit, apakah maksudnya konstruk? Okey, konstruk ni dalam pentaksiran kita sebenarnya bukan mentaksir kandungan mata pelajaran semata-mata. Sebenarnya kandungan pelajaran tu kita gunakan untuk mengukur konstruk ini, untuk mentaksir konstruk. Konstruk ini paling asasnya boleh terdiri daripada konstruk pengetahuan. Satu. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, kemahiran. Kemahiran yang disebutkan di sini kalau ujian bertulis tu dia lebih kepada kemahiran kognitif. Kemudian konstruk yang seterusnya nilai. Itu yang paling basic. Dia bergantung kepada disiplin sesuatu mata pelajaran. Mungkin konstruk dia lebih banyak. Itu konstruk. Maknanya perkara yang kita nak bangunkan dalam diri murid. Ataupun domain yang kita nak bangunkan dalam diri murid itu. Itu maksud konstruk. Faham. Terima kasih tuan. Terima kasih. Baiklah, seterusnya. Item, yang kita sebut item tadi, sebenarnya ada dua klasifikasi item. Ataupun dua klasifikasi soalan. Yang pertama adalah klasifikasi yang kita kenali sebagai pengingatan. Pengingatan ataupun recall. Dia hanya memerlukan pengingatan, hafalan. Jadi murid memerlukan pengingatan.
Jadi item-item yang berbentuk ini hanya memerlukan murid mengingat dan kemudian menjawab. Kalau dia tak ingat memang dia tak boleh jawab lah. Yang ini penting untuk mata pelajaran sejarah, betul tak Tuan? Betul. Apa-apa mata pelajaran pun dia kena ada juga kena maklumat recall, termasuk. Kena ingat. Okey. Kemudian pemikiran ataupun thinking. Item yang ini memerlukan murid memiliki kemahiran pemikiran untuk menjawab soalannya. Ya, walaupun dia dah ada fakta-fakta dalam pemikiran mereka, tetapi perlu juga ada pemikiran untuk mereka mengulas, menilai dan sebagainya. Dan Tuan, biasanya berapakah pembahagian antara item ingatan dengan item pemikiran dalam sesuatu instrumen, Tuan? Ya, terima kasih Chris. Sebenarnya untuk pemberatan ini kita tidak ada satu spesifik angka yang khusus, kerana ia melihat kepada kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum. Dalam kandungan kurikulum itu terdapat standard pembelajaran. Daripada standard pelajaran itu mungkin berpuluh-puluh standard pembelajaran. Kita teliti satu persatu dan kita lihat konstruk mana tadi yang saya sebut, konstruk mana yang banyak, konstruk mana yang sedikit, dan di situlah kita akan tentukan beberapa pemberatan mereka. Jadi memang tidak ada angka yang spesifik atau khusus ya, Tuan? yang khusus. Okey, faham. Dia bergantung kepada dokumen standard kurikulum. Sekarang kita panggil dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, DSKP. Okey, faham. Baik. Okey, Chris, kita teruskan. Selanjutnya, pembinaan item ini dia banyak peringkat, banyak proses, memakan masa yang agak lama. Dan tidak semudah itu ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia akan melalui beberapa peringkat. Pertama sekali kita akan melaksanakan mesyuarat panel. Mesyuarat panel ini kita pilih dari kalangan guru-guru. Kita lantik guru-guru yang berwibawa, berpengalaman, dan option dia memang option mata pelajaran yang kita nak bina soalan itu, mengajar mata pelajaran berkenaan. Dan satu lagi perkara yang kita titik beratkan di sini ialah bukan penulis buku. Ya, kalau dia menulis buku bagi ceramah memang kita tak libatkan. Yang kedua, persediaan pramesyuarat. Persediaan pramesyuarat ini pegawai-pegawai mata pelajaran dikena sediakan tugasan untuk panel, semak jadual spesifikasi ujian ataupun JSU, dan yang ketiga, semasa mesyuarat panel mesti ada penilaian idea ataupun item, bahan rujukan mencukupi, borang akta rahsia rasmi boleh kena diisi oleh panel-panel ini. Borang Akta Rahsia Rasmi 1972 yang berkaitan dengan Akta 88 iaitu perkara 81 dan perkara 82. Dan dalam mesyuarat panel ini aspek keselamatan personel yang terlibat dengan mesyuarat itu, maklumat, bahan mesyuarat, penggunaan internet, kawalan terhadap penggunaan gadget, handphone dan sebagainya, semua kita kawal untuk memastikan maklumat kita semasa pembinaan item ini tidak tersebar luas. Banyak juga panel. Prosedur dia, banyak prosedur dia. Ya, betul. Okey, faham. Okey. Okey, baiklah, seterusnya Tuan. Okey, seterusnya penggubal. Penggubal ni pun sama. Okey. Penggubal prosedur dia sama juga, cuma penggubal ni kita akan lantik penggubal untuk kita dapatkan instrumen yang mungkin dah lengkap ataupun sebahagian daripada penggubal-penggubal ini bagi mata pelajaran yang kita tidak ada kepakaran. Tapi proses pemilihan dia sama, melibatkan guru-guru yang berwibawa yang memang mengajar mata pelajaran itu dan option, dan juga terlibat mereka juga perlu mengisi borang akta rahsia rasmi dan juga menandatangani borang tadi, sebab kita nak kontrol supaya maklumat yang berkaitan dengan item tadi tidak tersebar luas ya. Jadi pegawai-pegawai yang terlibat dengan mata pelajaran tersebut kena menghantarkan arahan kepada panel-panel penggubal ini, dan kemudian kita dapat menerima item ataupun draft item yang diberikan oleh penggubal ini, kemudian kita akan nilai. Jadi dua kaedah lah. Kalau kita tak ada panel bagi mata pelajaran yang kecil-kecil ni, yang populasi dia tak ramai, kita gunakan penggubal soalan. Faham. Baiklah Tuan, terima kasih atas perkongsian anda. Kepada semua penonton, kita akan berehat sebentar, tapi jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama Encik Maksum untuk pentaksiran sumatif pembinaan item di TV KPM.